الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا ما أعدل مليك كل من ملا لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجيب دعاءنا يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والكفر استجيب دعاءنا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجيب دعاءنا يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والكفر استجيب دعاءنا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله حبيب الله صلاة الله حبيب الله صلاة الله الصلاة والسلام 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 الصلاة والسلام.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini Allah Taala masih memberikan kita peluang untuk kita bertemu lagi pada episod yang kedua bagi slot talaki dan juga tajwid. Sekarang ni, hari ini merupakan episod 2 yang mana untuk tuan-tuan dan puan-puan yang tidak sempat follow saya punya live semalam, kita telah decide ataupun kita telah buat keputusan untuk kita mengambil surah As-Sajdah sebagai surah yang pertama untuk kita talaki dan juga kita kita bedah dia punya tajwid pada ayat-ayat yang kita baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, selamat petang saya ucapkan kepada semua. Semoga berada dalam keadaan yang sihat dan pastikan kita sentiasa menjaga SOP dan juga seperti biasalah keluar bila perlu sahaja, ya. Pastikan kita semua ni kena jaga kesihatan diri masing-masing, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semalam kita pada episod yang pertama kita telah baca, ya, surah As-Sajdah muka surat yang pertama, daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang tidak sempat untuk buka Quran ataupun nak ambil Quran, nak ambil wudu, ambil masa yang lama, boleh je kita rujuk pada skrin seperti skrin live ini, yang mana saya akan view ayat-ayat Al-Quran yang kita akan baca, ya, dan kita boleh ikut bersama-sama dengan saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang ada dalam saya punya perkongsian pada petang ini, bolehlah berikan komen ataupun bagi tahu audio jelas daripada mana anda berada, supaya kita ni peringkat awal ni kita masih lagi dalam sesi sesi ta'aruf lah katakan, ya. Masih lagi dalam perkenalan, ya, peringkat awal ni. Jadi insya-Allah lama kelamaan bila kita dah biasa, mudah-mudahan Allah Taala memberikan mengikat hati kita, hati saya dan juga anda semua yang menonton pada tengah hari setiap Isnin sehingga hari Khamis ini, iaitu kita talaki surah-surah pilihan yang mana kita ambil surah As-Sajdah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, tanpa melengahkan masa, kita sambung lagi talaki kita pada petang ini, iaitu kita ambil ayat yang ke-12, ya, walau tara. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Baik, seterusnya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Okey, boleh. Okey, lagi sekali. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana. Okey, boleh. Kemudian ambil semula dekat rabbana, ya.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Okey, baik. Sama-sama kita tengok pula hukum-hukum tajwid yang ada dalam ayat yang ke-12 ni. Sama-sama kita bedah. Yang pertama, walau. Kita kalau secara detailnya, lau ni kita panggil apa? Madlin dah. Ya, madlin. Walau. Okey. Bunyi sikit lah saya punya mouse ya dekat anda punya audio. Okey, tapi jangan terganggu pula. Walau tara. Ra ni apa? Mad jaiz munfasil. Jadi kena baca panjang 5-6 harakat. Walau tara idzil. Jangan baca walau tara idzil mujrimu. Sekadar 2 harakat tidak cukup tuan-tuan dan puan-puan. Okey, idzil mujrimu, idzil za kena keluarkan hujung lidah kita ni. Kena keluarkan. Idzil mujrimu jim mati. Apa dia punya istilah dia, lantun ni. Istilah dia adalah qalqalah. Kalau nak detail lagi, qalqalah apa? Kubra, sughra ataupun akbar. Qalqalah, sughra. Bagus tuan-tuan dan puan-puan. Mujrimi, sikit sahaja dia punya lantunan. Walau tara idzil mujrimu pula. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana. Okey. Ru'usihim, mim apa? Mim mati bertemu ain. Kemudian rabbihim rabbana. Rabbihim mim mati bertemu ra. Apa dia punya izhar syafawi. Boleh jelas ke tuan-tuan dan puan-puan? Izhar syafawi. Rabbihim rabbana. Maknanya bila sebut izhar, kena zahirkan ataupun kena jelaskan. Jangan kita baca ru'usihim 'inda jangan kita baca ru'usihim 'inda rabbihim rabbana. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia adalah kita meletakkan dengung. Ru'usihim. Okey, salah. Kena baca dengan jelas. Izhar. Okey, baik. Seterusnya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Okey, Rabbana na ni apa? Mad jaiz munfasil yang mana berada di dalam 2 kalimah. Rabbana 1 kalimah, absarna 1 kalimah. Itu cara kita nak mengecam ataupun kita tahu mad jaiz dan juga mad wajib. Nanti kalau jumpa mad wajib saya akan sebutkan perbezaan di antara mad wajib dan juga mad jaiz munfasil. Rabbana absarna. Okey, jumpa pula huruf ba. Bertemu lagi kita kepada huruf ba. Apa dia punya huruf ba? Lantun. Lantun istilah tajwid adalah qalqalah. Tapi kena ingat tuan-tuan, qalqalah ni hanya berlaku pada ketika mana bacaan kita nak matikan huruf-huruf qalqalah tersebut sahaja. Okey. Bila bersabdu kita tak akan baca Rabbana, kita baca Rabbana. Sebab tu saya cakap masa kita nak matikan huruf qalqalah sahaja. Okey, absarna wa sami'na. Boleh? Farji'na. Okey, sini kena jaga huruf ain ni. Banyak ni. 1 wa sami'na 1. Farji'na 2. Na'mal 3. Okey, ada 3. Jangan kita baca jadikan huruf hamzah. Kita ambil shortcut punya jalan. Wasami'na farji'na na'mal. Huruf hamzah kena
tekankan sikit supaya apa? Supaya jadi huruf ain. Okey, macam mana? Wa sami'na farji'na na'mal. Boleh. Wa sami'na farji'na na'mal. Huruf ain mati ni. Okey. Salihan inna muqinun. Tuan-tuan kena ingat, jangan ingat huruf yang bertanwin, semua perlu didengungkan. Okey. Huruf ha bertanwin atas bertemu dengan huruf hamzah. Apa dia punya hukum? Idhar halqi. Salihan, idhar apa? Kena baca dengan jelas tanpa dengung. Salihan inna muqinun. Okey, salihan inna muqinun. Boleh. Okey, baik. Huruf qaf satu lagi. Qaf kena apa? Kena tebal. Muqinun, qi. Boleh. Jangan ki. Muqinun. Salah. Muqinun. Okey, boleh. Okey, so kita dah selesai ayat yang ke-12. Terus kepada ayat yang ke-13. Baik, seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Okey, lagi sekali. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Okey, seterusnya. Walakin haqqal qawlu minni. Maaf ya, saya ambil pendek-pendek je. Okey, seterusnya. Okey, potongan yang ketiga. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Okey. Lagi sekali ya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Okey, boleh. Ayat yang ke-13. Baik, seterusnya. Walau syi'na. Syi'na hamzah ni, jangan jadi ain pula. Walau syi'na la'a. Lebih Arab daripada Arab kita punya bacaan. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kena walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Okey, boleh. Walau syi'na, hamzah, matikan hamzah. La'atayna. Ada setengah kita baca dengan la'atayna. Sebab apa? Sebab dia ingatkan hamzah ni adalah tanpa mat. Sedangkan hamzah ni kita mudah je. Bila hamzah ni menumpang dekat lam alif, pastikan kita kenal dia punya kedudukan hamzah tu, sama ada berada betul-betul di atas alif ataupun di dalam sedikit. Jadi bagaimana kita nak tahu kalau hamzah tu berada di dalam sebagaimana bacaan kita ni, la'a ni, maka itu adalah hamzah dulu kemudian alif. Boleh? Kemudian yang kedua, situasi yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, hamzah itu berada di atas alif. Okey, bila berada di atas alif, maka hamzah dan alif itu dia telah bercantum. Maknanya hamzah itu akan kita baca dengan pendek. Okey, walau syi'na la'atayna. Okey, baca dengan dua harakat. Hamzah berada di dalam lam alif. Okey, jelas? Okey. Kulla nafsin hudaha. Okey, kulla ni saya tak nak sentuh, kita ambil nafsin. Okey, kena cepat. Kita punya turning mulut kita ni kena cepat, pusing. Nafsin. Sebab apa? Fa, lepas tu nak sebut huruf sin pula. Sin pula. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Cuma kadang-kadang kita baca nafsin hudaha sin.
Jelas tak? Sin. Boleh ke tak? Cuba kita ubah sikit. Kulla nafsin hudaha. Sin, sin. Nafsin, nafsin. Okey. Nafsin ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab bila kita bunyikan huruf sin ini berbaris biasa, sa, si, su. Okey, sa, si. Kita tak bunyikan sa, se. Bila sa, si, kita akan baca san, sin. Kita tak baca san, sen. Kalau kita baca nafsin huda, maknanya baris bawah huruf sin dia akan bunyi se. So, betul ke betul? Salah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Okey, seterusnya. Walakin, okey, potongan yang kedua. Walakin haqqal qawlu minni. Saya potong sikit-sikit ya. Walakin haqqal qawlu minni. Okey, walakin, kin, nun mati bertemu dengan ha. Ingat tak hukum-hukum tajwid yang kita belajar? Ya? Nun mati bertemu dengan ha. Apa dia punya hukum? Izhar halqi. Izhar halqi. Jadi izhar halqi baca dengan jelas. Jangan kita dengung. Dengung. Walakin haqqal qawlu minni. Pergi pula kita tambah dengan dengung. Salah pula. Okey, baca dengan izhar. Okey, macam mana? Walakin haqqal jelaslah ya. Walakin haqqal qawlu minni. Boleh. Huruf qaf pastikan letakkan tebal dia dengan tempat yang betul. Haqqal qawlu minni. Haqqal qawlu minni. Okey, boleh. Kalau kita baca walakin haqqal qawlu minni. Betul dah huruf qaf. Bukan saya cakap salah, tetapi dia punya sifat tebal dia tu tidak mencukupi. Ya. Okey, minni. Minni ni tadi kita berhenti dekat minni kan. So pastikan huruf nun bertasydid kita letakkan dia punya wajibal gunnah dia tu. Walakin haqqal qawlu minni. Ni tu 2 harakat lah sebab kita wakaf. Okey. Okey, baik, seterusnya. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Boleh. La amla'anna cuba kira sama-sama berapa dia punya nun yang bertasydid, nun yang ada sabdu. 1 la amla'anna, 1 jahannam, 2 minal jinna, 3 wan nasi, 4. Ada 4 ya tuan-tuan dan puan-puan. Dekat ayat ni ada 4 nun yang bertasydid. Okey. Jadi apa yang saya nak highlightkan supaya kita baca dengan wajibal gunnah. Okey, ramai saya dengar bila baca surah As-Sajdah dia baca dengan tidak meletakkan wajibal gunnah ataupun 2 harakat tasydid tu. La amla'anna dia baca dengan la amla'anna dibaca dengan pendek. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Mudah ke mudah? Sangat mudah dia punya jalan dia. Sangat-sangat shortcut. Contohlah ya, contoh. Ini contoh. Jangan tiru bacaan ini. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Betul ke? Salah tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan letak 2 harakat. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Boleh. Jelas ya? Ayat yang ke-13. Baik. Boleh teruskan lagi. Ayat yang ke-14. Hari ini kita cuba habiskan muka surat yang kedua, surah As-Sajdah ni. Kalau tak habis, takkan habis kita punya live ni. Okey, kita cuba habiskan muka surat yang kedua, surah As-Sajdah ni. Surah As-Sajdah. 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 Surah As-
Okey, baik, seterusnya. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. Okey, boleh? Lagi sekali. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. Sepatutnya sad lam ya ni duduk dekat atas. Tapi saya terenter awal sikit. Ya. Okey, baik, seterusnya. Potongan yang kedua, ayat yang ke-14 ni. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Lagi sekali kita ulang sama-sama. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Saya punya kha ni tak keluar sikit. Suara tengah hari. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ya, okey sikit. Baik, kita cuba bedah dia punya tajwid yang ada pada ayat yang ke-14, tuan-tuan dan puan-puan. Fadhuqu, hujung lidah pastikan keluarkan di antara dua gigi depan. Fadhuqu bima nasitum. Qu kena tebalkan. Fadhuqu. Okey, qu. Jangan kuku. Kaki tak boleh. Qu, huruf qaf. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum. Okey, baik. Fadhuqu bima nasitum. Nasitum, si dua harakat. Tum liqa. Qa ni apa? Inilah mad wajib, tuan-tuan dan puan-puan. Mad wajib. Macam mana kita nak tahu hamzah ni berada di dalam satu kalimah? Contohnya kalau saya highlight kan, dia akan highlight dia punya satu kalimah. Maknanya hamzah tu duduk sekali dalam kalimah liqa ni. Jadi ini adalah mad wajib muttasil. Okey, dia berbeza dengan hadza inna. Kalau saya highlight, dia boleh pecahkan dia punya dua ni. Kalau perasanlah, okey, hadza satu highlight, inna satu highlight. Itu kita dah boleh bezakan dua kalimah dan juga satu kalimah. Konsep dia lah. Okey. Jadi fadhuqu bima nasitum. Okey. Liqa'a yawmikum hadza. Dha ni mad jaiz munfasil. Dua kalimah kena ingat mad jaiz munfasil. Satu kalimah mad wajib muttasil. Nasinakum. Saya wakaf sini sebab apa? Sebab ada sad lam ya. Okey, ataupun wakaf sili dan sebagainya lah. Kita punya bacaan wakaf ni. Jadi sepatutnya sad lam ya ni duduk dekat atas. Okey. Kemudian potongan yang kedua, wadhuqu azaqu, pastikan kita tebalkan huruf qaf. Wadhuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Okey, boleh. Ta'malun. Jelas saya. Okey. Seterusnya ayat apa? Cuba teka. Ayat, inilah ayat sejadah, ayat sujud tilawah. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. Boleh? Lagi sekali. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. Okey, boleh. Innama
nun bertasydid ataupun nun sabdu kena baca 2 harakat. Innama, jangan baca innama. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Yu'minu bi ayatina alladhi. Yu'minu ni kena jaga-jaga pula. Jaga-jaga juga. Ya, sebab apa? Sebab kita biasanya kita suka jadikan hamzah mati ni sebagai huruf ain. Innama yu'minu bi ayatina. Yu'minu. Tak boleh lah, ya. Kena yu'minu. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjada. Ya, huruf zal. Okey, potongan yang pertama ni banyak sangat huruf zal. Bi ayatina alladhina idza dhukiru. Berapa tu zal? 1, 2, 3. 3 huruf zal kena jaga hujung lidah kita. Za. Okey. Idza alladhina idza dhukiru. Alladhina idza dhukiru. Ya, boleh. Baik, potongan yang kedua. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lagi sekali. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Okey. Lepas tu apa? Sujud tilawah, sujud sejadah lah. Biasanya pagi apa? Pagi Jumaat, ya. Innama wasabbahu bihamdi rabbihim. Wasabbahu huruf ha ni kena jaga. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Okey, lepas tu huruf ha. Okey, wasabbahu bihamdi ha. Sabbahu. Kena jaga huruf ha tu. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Jangan kita tekan semua jadi huruf ha pula. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum. Habis semua, dia bantai dengan huruf ha pula. So kita nak supaya huruf ha ni ada 2 sahaja. Wasabbahu bihamdi rabbihim, kembali kepada huruf ha. Bagi semula ha kepada huruf ha. Rabbihim wa hum la yastakbirun. Cuma saya nak sebutkan, saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya perletakan bacaan kita pada baris bawah dan juga baris depan kena rabbihim. Ya, rabbihim wa hum, jangan rabbihim wa hum. Macam malas pula, ya. Bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, kena jaga rabbihim wa hum la yastakbirun. Boleh. Okey. Selesai untuk ayat yang ke-15. Next, ayat yang ke-16. Tuan-tuan dan puan-puan dah ready? InsyaAllah kita terus ayat yang ke-16. Okey. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lagi sekali. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Boleh. Tatajafa junubuhum. Jangan baca junubuhum hum. Ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ma nipis, ba tebal. Jangan 'anil ma tu dah jadi tebal dah. Sebab apa? Sebab dah terpengaruh dengan huruf ba selepasnya. Jadi kena jaga-jaga, ya tuan-tuan dan puan-puan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Yad'una rabbahum. Boleh.
Satu baca. Jangan nak cepat je. Anil madaji'i yad'una rabbahum. Okey. Khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Khawfan wa tama'an wa mimma, naik di hidung kita punya dengung tu. Khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, boleh. Khawfan, tanwin bertemu dengan waw, apa? Idgham mal gunnah ataupun idgham bi gunnah. Khawfan wa tama'an, ada dua. Ada dua. Okey, terus masukkan idgham kemudian gunnahkan. Khawfan wa tama'an. Jangan kita ambil apa ni? Huruf alif ni sebagai pendinding dia. Maknanya kita baca khawfan wa tama'an. Masuk dekat last sekali. Tak boleh. Masuk terus. Masuk kemudian terus idgham. Khawfan wa tama'an. Boleh. Idgham masukkan kemudian barulah kita tarik. Jadikan dengung dua harakat. Okey. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, boleh. Okey. Baik. Terus kepada ayat yang ke-17. Okey, sedia ke tuan-tuan dan puan-puan? Ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Okey, boleh. Lagi sekali. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Ya. Baik, kita habiskan dulu ayat. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok sama-sama. Kita refresh balik hukum-hukum tajwid yang sudah ada di kepala kita. Cuma kita dah kita panaskan balik, cairkan balik hukum-hukum tajwid. Baik. Fala ta'lamu nafsum ma. Tanwin bertemu dengan mim. Apa? Okey, nafsum ma dua harakat, kemudian ma panjangkan, apa dia? Mad jaiz munfasil ma. Okey. Ukhfiya. Huruf kha mati. Pastikan ukhfiya. Lahum min qur. Mim mati bertemu mim. Okey. Jadi kena dengung dua harakat. Lahum min qurrati. Nun mati bertemu qaf, kena dengung. Okey. Ikhfa hakiki. Qurrati a'yun. Okey. Pastikan sebutan yang betul. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Okey, panjangkan 5-6 harakat. Mad wajib muttasil. Bima, apa ni? Inilah adalah iqlab. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Cuma iqlab ni tuan-tuan dan puan-puan ada perbahasan khusus. Ini saya nak sebutkan kepada semua. Ada perbahasan khusus berkaitan dengan bagaimana kaedah bacaan iqlab. Tuan-tuan dan puan-puan, biasanya kita dengar masyarakat kita bila sampai dekat iqlab, dia akan suruh bukakan sikit kita punya mulut. Jazaa'an bima kanu ya'malun.
Okey. Tapi sebenarnya di situ ada satu lagi khilaf bacaan yang mana kita boleh rapatkan mulut dengan ringan, ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebab tu bila saya ajar kepada orang awam, maknanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, misalnya saya lebih suka kita ambil bacaan yang lebih mudah untuk kita baca, untuk kita amalkan, iaitu rapatkan bibir secara ringan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. InsyaAllah kalau ada slot tajwid yang boleh saya ajar, teori tajwid saja saya akan ajar, dan saya akan datangkan qaul ataupun kata-kata ulama mana yang bagi tahu boleh rapatkan bibir, ulama mana yang bagi tahu yang kena bukakan bibir sehelai seolah-olah seperti boleh masuk sehelai kertas ataupun daun bawang dan sebagainya. Ya, InsyaAllah kalau ada rezeki lebih perjumpaan antara kita, insyaAllah. Okey, baik. Selesai ayat yang ke-17, terus kepada ayat yang ke-18. Sedia ke tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Okey, lagi sekali. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Ataupun kita boleh sambung ayat ni pendek je. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Boleh? Okey. Afaman kana, afaman, nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Afaman kana mu'minan kaman. Ada kaf, ada tiga ya, ikhfa hakiki pada huruf kaf pada ayat ni. Afaman ka satu, mu'minan ka dua, kaman ka tiga. Ada tiga ikhfa hakiki yang mana nun mati bertemu dengan huruf kaf. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Okey, boleh. Kaman kana fasiqan la yastawun. Apa ni qal la yastawun? Hukum apa? Idgham apa? Idgham bila gunnah, tanwin bertemu dengan lam. Ingat tak? Tanwin dan nun sukun bertemu dengan lam dan ra, itu adalah idgham bila gunnah. Boleh kita refresh balik hukum-hukum dan juga nama-nama hukum. Baik, seterusnya ayat yang ke-19. Ready semua? InsyaAllah kita terus. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Boleh. Okey, ke nak berhenti lebih sikit? Okey, kita berhenti sinilah. Jannatul ma'wa. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Okey, lagi sekali. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. Okey, أما الذي, okey, tak apa, kita habiskan dulu. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Okey, lagi sekali. Falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Okey, boleh. Okey, baik, kita cuba bedah dia punya hukum-hukum tajwid. Ammal ladina, huruf mim bertasydid, dua harakat. Ammal ladhi, jangan nak cepat. Ammal ladhi, ammal ladhina amanu, tak boleh. Ammal ladhi, dua harakat.
amanu wa amilus salihati. Okey, wa amilus salihati. Huruf sa dan juga huruf ha kena jaga sikit. Wa amilus salihati. Jangan jadi sin. Wa amilus salihati. Pastikan huruf sa sebutan yang betul, sebutan yang sempurna. Wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Okey, falahum jannatul ma'wa. Jannah dua harakat. Okey, nuzulam bima kanu ya'malun. Nuzulam zu. Okey, huruf zai pastikan kita kekalkan dia punya sifat z tu. Nuzulam lam apa? Iqlab. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya lebih suka dan saya lebih syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita baca dengan rapat bibir secara ringan. Ingat tu. Okey, nuzulam bima kanu ya'malun. Okey. Baik, seterusnya ayat yang terakhir hari ini insya-Allah. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Okey, humun nar. Okey, lagi sekali. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Okey, boleh jelas. Okey, potongan yang kedua. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Okey, lagi sekali. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Okey. Boleh, potongan yang terakhir pada hari ini. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Okey, lagi sekali. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Okey, baik. Kita tengok hukum tajwid last, ayat last ni. Apa yang ada hukum tajwid pada ayat last ni? Wa ammal ladzi amma. Okey, pastikan dengung dua harakat. Wa ammal ladzi. Jangan baca wa ammal ladzi. Salah. Wa ammal ladzi. Tak cukup harakat. Dah masuk dah tapi tak cukup harakat, tuan-tuan dan puan-puan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wa. Fasaqu tebalkan ya. Fasaqu tebalkan. Fama'wahumun nar. Okey. Fama'wahumun nar. Humun dua harakat. Nar. Okey, boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Kejap saya minum air jap. Okey, baik. Kering tekak tuan-tuan dan puan-puan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Humun nar. Humun dua harakat. Nar. Cuma saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan huruf ra yang mana kita perlu tebalkan. Humun nar. Nar. Jangan baca humun nar. Nar. Salah. Humun nar. Okey, boleh. Baik. Kullama aradu. Ma aradu. Okey, ma apa? Ma jaiz munfasil ada satu. Kemudian aradu ada dua. Ma jaiz munfasil. An yakhruju. An yakhruju. Apa ni hukum apa ni tuan-tuan dan puan-puan?
hukum mat pula. Idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Sama je. Dua nama yang berbeza tetapi hukum yang sama. Hebat tak? Okey. An yakhruju, dengung dua harakat. Masukkan dulu kemudian baru dengung. Jangan baca ay yakhruju, lambatnya nak boleh masuk. Okey, jadi an yakhruju minha. Jumpa pula apa ni? Mad jaiz munfasil. 1 2 3. Baca dengan 4 5 6 harakat. 4 5 ataupun 6 harakat. Bukan dan ya. Okey. U'idu fiha. U'idu. Hamzah baris depan, ain baris bawah. U'idu. Jangan baca u'idu dua-dua jadi huruf ain. Salah tuan-tuan dan puan-puan. U'idu fiha. Kita wakaf sini kan tadi. Okey. Baik, terus ayat yang last, wa qila lahum dhuqu. Dhu kena keluarkan hujung lidah ni tuan-tuan dan puan-puan. Dhuqu. Okey, qu kena tebal juga. Wa qila lahum dhuqu adzaban naril ladzi banna apa? Dua harakat. Okey, nun bertasydid, nun bersabdu, dua harakat. Ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Huruf nun dan juga huruf mim bila ada sabdu pastikan kita letakkan dia dua harakat. Jangan baca azaban naril ladzi ban, betul tetapi dia punya harakat dengung tu tidak mencukupi. Azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kuntum bihi. Okey, kuntum bihi. Dua dengung. Tukadzibun. Jelas ya? Okey. Okey, saya rasa itu sahaja untuk pembelajaran kita pada episod yang kedua pada hari ini. Hari yang kedua lah kita buat live talaki dan tajwid ini. So mudah-mudahan adalah penambahbaikan yang akan saya sentiasa buat lah. Daripada komentar-komentar ataupun cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan boleh saya perbaharui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan lagi sekali, sepanjang PKP ataupun mungkin kita akan teruskan projek live, perkongsian live ini sepanjang masa. Mudah-mudahan insya-Allah asalkan tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk join. Saya ingatkan yang pertama setiap pagi iaitu pada pukul 10 hingga 11 hari Isnin sehingga hari Khamis kita ada slot Iqra. Okay, kita belajar daripada Iqra. Macam pagi tadi kita belajar Iqra 3 muka surat 10 hingga 11. Maknanya esok kita masuk muka surat 12 lah. Ya, 12 dan sehingga 13 ke 14 kita ambil 2-3 muka sehari. Jadi saya syorkan kelas Iqra ni untuk sesiapa yang baru nak belajar daripada asas untuk sertai secara percuma sahaja live saya pada setiap pagi Isnin sehingga hari Khamis, dan seterusnya pada petang hari yang sama 2.30 hingga 3.30 saya sambung lagi dengan inilah saya punya talaki dan juga tajwid. Ya, mudah-mudahan benda ni mendapat manfaat, dapat manfaat kepada semua daripada apa yang saya kongsikan. Jadi akhir kata saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang join live saya pada petang ini, dan mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun ada salah saya punya kata-kata pada petang ini. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا
خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا بالقرآن